Mari kita berdoa. 我们低头祷告， Kami rindu diisi dan dipenuhi oleh kebenaran firman-Mu ya 主 Tuhan. 啊，我们渴慕被主你的真理、你的话语来充满。 Sehingga firman-Mu itu boleh menjadi pedoman bagi hidup dan perjalanan kami ke depan. 主，你的话语可以成为我们脚前的灯，路上的光。 Kami meminta Roh-Mu yang kudus menerangi dan memimpin setiap kami. 我们恳求圣灵来引领、来带领我们每一位。 Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman. 让我们不单单成为聆听者，但是我们可以成为来实行你话语的人。 Berkati kedua hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap jemaat-Mu yang mendengarkan. 主，求你带领你两个仆人，也带领每一位在座在听的弟兄姐妹， Biarlah setiap kami boleh menundukkan diri kami kepada kebenaran firman. 让我们可以谦卑的来顺服主你的真理。 Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami 我 berdoa. 们奉靠主耶稣基督圣名祷告， Amin. 阿门。 Saudara, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai dengan 23. 我们一起来翻开圣经耶利米哀歌第3章22、23节。 Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai dengan 23. 耶利米哀歌3章22、23节。 Mari kita membaca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. 我们一起来起身来读。 Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. 耶利米哀歌3章22、23节，耶和华的慈爱永不断绝，他的怜悯永不止息，每天早晨都是新的，你的信实多么广大。 Saudara, kitab Ratapan adalah sebuah kitab yang isinya adalah kesedihan, penyesalan, duka cita, dan keputusasaan. 弟兄姐妹，耶利米哀歌是一卷充满着哀伤、懊悔、悲痛、绝望的一个倾诉的一本书。 Kitab Ratapan ditulis oleh Nabi Yeremia yang melihat kondisi bangsanya dengan saat itu sedang berduka. 因为这个哀歌耶利米哀歌是由耶利米先知所写的，他看到当下的以色列，他的百姓在悲哀当中。 Kondisi bangsa Israel pada waktu itu benar-benar sangat kacau. 当下的以色列人，他们真正的是非常的乱七八糟。 Tembok-tembok yang mengelilingi kota Yerusalem itu runtuh, saudara. 在耶路撒冷的那个围墙，所有的都已经倒塌了。 Tidak ada lagi perlindungan bagi orang-orang yang tinggal di dalam kota Yerusalem. 在耶路撒冷居住的百姓，他们没有得到任何的保护。 Anak-anak muda mereka dibawa oleh para penjajah ke negeri yang jauh. 然后那些年轻人被那些仇敌掳到他们的国去了。 Yang tersisa di kota Yerusalem pada waktu itu adalah hanyalah orang-orang tua yang papa dan lemah. 所以当时在耶路撒冷只剩下的一些老人，他们已经无能为力的人在那里。 Rumah-rumah mereka hancur karena diserang oleh para penjajah. 他们的房子全部都倒塌了，因为被仇敌攻击。 Barang-barang berharga yang mereka miliki dijarah oleh para penjajah. 他们所有的财产财物都被那些仇敌把它掳走了。 Di tengah kondisi menderita itulah Yeremia menyerukan kepada Tuhan dan menuliskan di dalam kitab Ratapan. 所以在这样的一个境况之下，耶利米他写下一个向上帝呼喊的一卷书。 Saudara, kenapa sih sampai bangsa Israel mengalami penderitaan yang amat sangat? 弟兄姐妹，为什么以色列人他们会遭遇到这样悲哀的境况呢？ Saudara, semua ini karena dosa-dosa yang mereka lakukan dan Allah murka terhadap mereka. 这一切是因为他们已经犯下很多的罪，而且上帝已经真的已经非常的不能已经恼怒他们了。 Allah menghukum bangsa Israel dan Allah mengizinkan penderitaan, sakit penyakit muncul di sana. 所以上帝真的任凭他们遭遇到很多的疾病，很多的困境。 Tapi di tengah-tengah situasi yang sepertinya tidak ada harapan,
所以在这样的看起来已经没有盼望的一个情况之 Justru 下， ayat yang kita baca tadi adalah sebuah ayat yang memberikan pengharapan besar. 但是刚才我们所读的2节经文是给我们一个很大的盼望。 Saudara, mari kita melihat lebih dalam ayat ini, saudara. 我们再一次的更深的来研读这个2节的经文。 Saudara, di tengah kesedihan, kehancuran, dan tragedi yang begitu mengerikan, Yeremia mengatakan, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. 在这样一个绝望、这样一个那个混乱的环境，耶利米写下耶和华的慈爱永不断绝。 Saudara, kata setia dapat diterjemahkan bisa dipercaya, teguh, dapat diandalkan, konsisten, tidak bergeser. 所以信实的意思就是说，可信靠的，它会不动摇的，而且它不会有挪移的。 Sederhananya kalau seseorang dikatakan dia setia, dia artinya orang yang konsisten, teguh, dan dapat diandalkan, nggak pernah mengecewakan. 如果一个人被称为忠诚的话，他意思是说，他始终一致的，他不会有动摇的。 Maka saudara, pada waktu Yeremia berkata kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan, 所以当下耶利米写下耶和华的慈爱是永不止息的。 seolah-olah Yeremia mau berkata kepada bangsa yang sedang menderita ini, Tuhan itu tidak pernah mengecewakan sekalipun kondisi kita hari ini sedang sulit. 意思就是说，他要告诉当下的百姓，就算我们现在的环境是那么的糟糕，但是上帝的慈爱是永不决断的。 Nah saudara, kesetiaan itu sendiri adalah salah satu karakter yang Tuhan miliki. 所以信实本身是上帝自己的本质， Saudara, Allah adalah pribadi yang setia. 因为上帝本身是一个信实的上帝， Dia setia kepada dirinya dan dia setia kepada janji-janjinya. 他忠于他自己，他也忠于他的应许。 Tuhan itu kekal dan tidak berubah. 而且上帝是永恒的，永不改变的。 Itu sebabnya saudara, Allah tidak mungkin saudara menyangkali keberadaan dirinya. 所以上帝他不可能否认他自己。 Maka kalau dia berjanji, sudah pasti dia akan menepati janjinya. 所以如果上帝他应许了，他一定会兑现的。 Sekalipun mungkin pribadi yang berjanji yang dibuat perjanjian dengan Allah bisa mengecewakan, tapi Allah tidak pernah berhenti terhadap kesetiaan. 也许那些人他是有跟你承诺了，他会使你失望，但是上帝本身是不会让你失望的， Allah bukanlah seperti manusia yang mudah berubah. 因为上帝他不像人类是很容易就是改变的。 Kalau kamu setia, saya setia. Kalau kamu tidak setia, saya tidak setia. Itu manusia. 人类是，如果你忠诚的话，我也忠诚；如果你不忠诚的话，我也不忠诚。 Tetapi kalau Allah yang berjanji, aku setia, meskipun kamu tidak setia, aku tetap setia. 但是我们的神他应许说，我是信实的，就算你不忠诚，我也是信实。 Saudara, inilah yang dinyatakan Allah di dalam kitab ratapan ini. 所以在这个耶利米哀歌所描述的经文就是这个意思。 Sekalipun mungkin umatnya sudah membelot, umatnya sudah berselingkuh dengan ilah-ilah yang lain, Allah tetap setia. 就算耶和华的百姓他们已经偏离了，他们已经拜其他的偶像了，但是神仍然是信实的， Dan kesetiaannya tidak berubah. 而且神的信实是永不改变的。 Saudara, kalau kita membaca di dalam kitab suci, kita akan mendapati bagaimana kesetiaan yang Allah nyatakan kepada orang-orang di sepanjang sejarah umat manusia. 如果我们读圣经的话，我们看在历史以来，上帝如何的兑现他对每个人物的应许。 Allah berjanji kepada Abraham untuk memberikan keturunan seperti bintang di langit. 神向亚伯拉罕应许说，要给他的后裔如天上的星星那么多。 Meskipun Abraham harus menunggu sekian waktu lamanya, begitu lama, tapi Allah yang setia tidak lupa kepada janjinya. Dia menggenapi janjinya. 尽管亚伯拉罕必须等数十年，但是神仍然兑现他的应许。 Dia menggenapi janjinya, memberikan sesuai dengan waktunya. 而且按照神的时候，他把他的应许实现。 Kalau kita ingat kisah tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego,
如果我们记得撒德拉、米撒跟亚伯尼哥， 3 sahabat Daniel yang kemudian diperhadapkan pada waktu itu dengan pilihan menyembah. 这3个是但以理的朋友，他们选择要来拜谁？ Mau menyembah Allah Israel atau menyembah Raja Nebukadnezar. 他要敬拜耶和华以色列的神，还是要叩拜尼布甲尼撒王？ Kalau menyembah Raja, maka kamu akan selamat. 如果你叩拜皇帝尼布甲尼撒王的话，你就平安。 Tapi kalau menyembah Allah Israel, kamu akan kemudian dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. 但是如果你选择敬拜耶和华，也许你会面临死亡。 Apa kata mereka bertiga, saudara? 然后这3位朋友他们说什么呢？ Mereka berkata, kami percaya Allah kami sanggup membebaskan kami dari masalah ini. 他们说：“我们相信我们的神能叫我们脱离这一切的掌控。 Tapi kalaupun Allah tidak membebaskan kami, kami tidak akan menyembah kepada raja. 但是，就算我们的神不让我们脱离这样的一个危险，我们也仍然不拜皇帝， Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang setia. 因为我们所相信的神是信实的。 Saudara, kita tahu kisahnya mereka dimasukkan ke dalam perapian tetapi mereka tidak mengalami terbakar. 所以我们知道这个故事里，他们3个人被丢到那个火炉里，但是他们没有死。 Nah, saudara, di dalam perjanjian baru ada satu orang majelis gereja yang juga mengalami pergumulan. 在新约有一位执事长老，教会的长老，他也是要在一个挣扎中。 Ini adalah majelis gereja mula-mula. 就是起初的教会的长老， Namanya Stefanus. 他的名字叫司提反。 Saudara, karena keyakinannya kepada Kristus Tuhan dan Rajanya, 因为他所相信，他相信神， Saudara, Stefanus diseret, dibawa ke pengadilan, diadili dan dinyatakan bersalah. 然后司提反被带到那个法庭面前，然后来批判他是有罪的。 Nah, main-main hukumannya dirajam batu sampai mati. 所以我们知道他会被石头打到死为止。 Saudara, Stefanus berdoa kepada Allah. 所以司提反他向神祷告说。 Tapi apakah Allah melalukan dari masalah ini seperti Sadrak, Mesak dan Abednego? 然后我们看是不是上帝真的让司提反脱离危险，好像刚才那个米撒3位朋友一样。 Karena kalau kita membaca kitab suci jelas, tidak, Allah tidak melepaskan dia dari masalah ini. 如果我们仔细的读这个圣经这个经文的话，我们知道上帝没有叫他脱离危险。 Stefanus menjadi martir pertama, dia dibunuh. 然后我们看到司提反他就是被打死了。 Tapi sebelum dia mati menghembuskan nafasnya, dia melihat Kristus berdiri di sebelah kanan Allah. 但是在他还没有断气之前，他看到主耶稣基督在天父的右边站在那里看着 Kristus 他。 Tuhan yang dia sembah, Allah yang juga hadir pada waktu penghakiman itu terjadi. 当他被审判的时候，基督耶稣也在那里就是目睹着他。 Juru selamat yang dia sembah itu melihat kondisinya dan mengerti pergumulannya. 然后主耶稣基督看到他的挣扎，看到他所面对的那个难处。 Saudara, Allah yang setia itu juga adalah Allah yang kemudian rela turun ke dalam dunia yang 所以我 penuh 们 dengan 信 dosa. 实的上帝也是一个愿意就是降生为人的神， Dia merasakan segala penderitaan kita. 他可以感受到我们任何人的感受。 Dia juga sama-sama dicobai, namun dia tidak berdosa. 他也是像我们一样被试探，但是他不犯 Dia 罪。 dihina dan dihindari orang. 然后他被藐视，但是他被所有的人远离他。 Dia menanggung segala tikaman oleh karena pemberontakan kita. 他承受很多的刺伤，是因为我们的悖逆， Dia diremukkan Allah oleh karena kejahatan kita. 因为我们的罪恶，他被神把他就是让他压伤。 Tetapi apakah Kristus mundur? 然后我们看到，是否基督他是退缩呢？
Saudara, di atas kayu salib lah dia menyatakan kasihnya kepada kita, bukan? 不，他在十字架上，他彰显他的爱， Kasih setia yang tidak pernah berubah. 就是一个永不改变的爱。 Allah nyatakan di atas kayu salib bagi saudara dan saya. 所以在十字架上，主耶稣我们的神，他彰显他对你我的爱。 Saudara, kapan sih seseorang itu dikatakan setia? 弟兄姐妹，一个人何时被称为忠诚呢？ Kapan seorang suami dikatakan setia sama istrinya? 何时一位丈夫被称为忠诚于他的妻子？ Saudara, pada waktu di akhir hayatnya, si istri memberikan kesaksian. 就是当他离开这个世界的时候，他的妻子为他做见证。 Sejak pacaran sampai menikah, menjalani kehidupan pernikahan, sampai di akhir hayatnya, suami saya sangat setia, tidak pernah tergoda untuk selingkuh dengan perempuan lain. 所以从我们谈恋爱到我们成立家庭，到他就是临终的，他从不会被其他的女生引诱。 Dari awal perjalanan sampai akhir, tidak pernah bergeser, tidak melenceng sedikit pun dari kasihnya. 所以从起初到最终点，他的爱从不偏离。 Bang Napi pernah ngomong begini, saudara. 所以有一个犯人，他曾经这么说： Kejahatan itu timbul bukan hanya ada niat pelaku, tetapi ada kesempatan. 犯罪行为不仅以行凶者的意图，更源于犯罪机会的存在。 Perselingkuhan itu terjadi bukan hanya ada niat pelaku, tapi ada 所以一 kesempatan. 个人他会有外遇，并不是因为他有意图，但是也有这样的机会。 Sekalipun ada kesempatan untuk berselingkuh, suami saya tetap memilih setia. 就算有这样的机会可以有外遇，但是我的先生仍然选择忠心。 Maka di akhir hayatnya si istri berkata, pria ini mendapat gelar pria setia. 所以在他的最重的时候，他得到一个身份，就是一个忠诚的男生。 Saudara, itu juga lah yang digambarkan oleh Yeremia, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. 所以这也是耶利米先知所描述的，我们所信靠的耶和华是一个信实的神。 Saudara, bukan hanya setia, tapi kasih setia Allah itu tidak berkesudahan, bahkan selalu baru setiap pagi. 而且他不单单信实，他的信实是永不间断的，而且他每天早上都是新的。 Maka artinya saudara, seberat apapun kondisi saudara dan saya hari ini, 意思就是说，不管我今天我的压力、我的问题有多大， sebesar apapun pergumulan saudara dan saya hari ini, 今天你我的挣扎有多沉重， mungkin kondisi ekonomi kita sekarang ini sedang morat-marit. 有可能我们的经济现在非常的困难。 Saudara, ingatlah bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang setia. 但是我们必须要记得，我们所敬拜的上帝是一个忠诚的上帝， Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. 他从来不会撇下你我。 Saudara, biarlah kita boleh kemudian memikirkan hal ini dan merenungkan bagian ini. 所以，但愿我们可以再一次的思考，我们再一次的来默想这一段。 Saudara, sebentar lagi kita akan masuk tahun baru Imlek. 我们多几天就要进入了春节了。 Setiap kali kita mau masuk tahun baru, tahun yang baru, kita selalu berdoa, berharap bahwa tahun yang baru lebih baik dari tahun yang sebelumnya. 我们每次要进入新的一年，我们在那里不断的期盼，在那里的祷告，希望我们新的一年会更好。 Namun bukankah seringkali kita sadar bahwa terkadang tahun yang baru bukan lebih baik, justru malah kadang mengalami lebih berat dari tahun sebelumnya. 但是岂不是我们很清楚，新的一年不见得会更好？ Tapi saudara, apapun yang kita akan alami di depan, 但是我们不管要面临什么， firman Tuhan hari ini mengatakan,
Allah itu setia dan kasih setianya tidak berkesudahan. 今天神的话语再次的提醒我们，耶和华他是信实的，而且他的信实是不断绝的。 Yuk sama-sama kita katakan. 我们一起来 Allah, 读。 yuk sama 2, 3. Allah itu setia dan kasih setianya tidak berkesudahan. 耶 Amin. 和华的信实是不断绝的，而且他的每天早晨都是新的。 Saudara, yang kedua, Yeremia mengatakan bahwa anugerah Allah itu cukup bagi kita, bahkan berkelimpahan. 第二点，耶利米告诉我们说，神的恩典够我们用，神之丰盛有余。 Saudara, pada waktu seseorang mengalami kemalangan, kesulitan, penderitaan, ada nggak sesuatu yang bisa disyukuri dari segala peristiwa duka itu? 当一个人经历不幸、困难、痛苦与被逼迫之际，究竟有什么是值得感恩的呢？ Saudara, umumnya orang akan menjawab, nggak ada yang bisa disyukuri. 一般人会回答说，没有值得我们感恩的。 Masa saya bersyukur kalau saya barusan usaha saya dicia orang, masa saya mesti bersyukur? 如果我刚刚我的生意被人家吞吃的话，难道我要感恩吗？ Bagaimana saya bisa bersyukur saya udah jatuh ketimpa tangga pula, tangganya dari beton lagi. 我已经跌倒了，还被压迫，我怎么要感恩呢？ Saudara, makanya umumnya manusia ketika mengalami pergumulan, penderitaan, kesulitan, kesedihan, kita sulit untuk melihat anugerah Allah. 因此，在一般的人经历不幸、困难、痛苦、被逼迫的话，他很难说感恩。 Itu sebabnya saudara, pada waktu Ayub mengalami beban penderitaan yang sangat berat, istrinya marah sama dia dan berkata, masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? 因此，我们看，当约伯他面对那么种种的困难的时候，他的妻子骂他说：“你难道还要坚守自己的纯真吗？” Istrinya berkata, kutukilah Allahmu dan matilah. 他的妻子告诉他说：“你亵渎你的神吧，然后去死好了。” Saudara, kesulitan, penderitaan, penganiayaan, sakit, penyakit, hal-hal buruk yang terus-menerus datang tanpa henti seringkali membuat hati kita tawar, betul? 所以很多困难痛苦、迫害、疾病连结不断的来临的时候，使我们往往会心灰意冷。 Bukan cuma tawar, tetapi kemudian membuat pikiran kita jadi kacau. 不单单让我们心灰意冷，使我们的思绪也变成非常的混乱。 Kita tidak bisa melihat jauh ke depan karena pandangan kita tertutup oleh kabut pergumulan itu. 我们再也没有办法看到我们面前的道路，因为我们的视野已经被模糊了。 Maka di tengah kondisi yang sangat tidak ideal di tengah-tengah bangsa Israel, Yeremia berkata, tidak ada habis-habisnya rahmat Tuhan bagi kita. 因此以色列百姓当他们在这样的困境哀哭的时候，耶利米说：“耶和华的慈爱永不断绝。” Saudara, kata rahmat itu bisa juga diterjemahkan rahim. 所以弟兄姐妹，恩慈这一词，它的原文也可以是以那个母父。 Saudara, rahim seorang ibu itu adalah tempat teraman, ternyaman, dan penuh dengan kasih bagi janin. 弟兄姐妹，母亲的腹部是胎儿最安全、最舒适、充满爱的地方。 Tidak ada seorang ibu yang lagi mengandung sengaja pukulin kandungannya. 所以一个母亲，当她怀孕的时候，她不可能就是故意去打她的肚子。 Pasti setiap ibu itu akan merawat janin yang ada dalam kandungannya. 所以每一位母亲会好好的来照顾她的那个胎儿。 Saya ingat waktu semua hamil anak-anak kami, saudara. 牧师记得当师母在怀孕的时候， Wah, saudara, kami jaga betul kandungan itu. 所以他们两夫妻好好的照顾那个胎儿。 Saya terus ingetin semua, jangan lupa minum vitamin, jangan lupa minum vitamin. 所以牧师不断的提醒师母说，不要忘记喝维生素。 Kasih banyak makanan-makanan yang sehat. 并
必须要吃很多很有营养的食物， tidak absen kontrol ke dokter kandungan. 所以要按时的去那个妇产科那里检查， Selalu ajak semua olahraga supaya nanti lahirnya lancar. 然后要做适当的运动，让很容易的生产 Nah,。saya rasa bukan cuma saya sih, saya rasa bapak-bapak di sini dan ibu-ibu ya yang hamil juga saudara melakukan itu, betul? 我相信不单单师母跟牧师，但是在座的每一位爸爸妈妈，你们一定也经历过， Karena kita sayang dengan janin yang ada di dalam kandungan 因 itu. 为我们很爱在我们腹部的那个胎儿， Maka kita akan menjaga dan merawatnya dengan sepenuh hati. 所以我们用全心全力的来照顾他。 Karena demikian juga dengan Tuhan. 弟兄姐妹，我们的神也是如此。 Saudara, Allah yang mengasihi kita adalah Allah yang kemudian mencurahkan anugerahnya buat saudara dan saya. 所以弟兄姐妹，那爱我们的神，他已经把他的慈爱恩典赏赐给我们， Rahmatnya tidak berkesudahan. 而且他的爱，他的慈爱是每早晨都是新的。 Nah, kata rahmat juga saudara itu sama akar katanya dengan kata anugerah, charis. 所以恩慈还是怜悯，也是同等跟恩典。 Maka Paulus berkata kepada jemaat di Roma, kalau Allah sendiri tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, memberikannya kepada kita, apalagi yang Allah tidak akan berikan buat saudara dan saya. 因此，保罗曾经说，他既然连自己的儿子也不顾惜，让他为我们牺牲，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？ Kalau satu-satunya anak Allah yang dia miliki, dia berikan buat saudara dan saya, sudah pasti dia akan kemudian memelihara, menolong, memimpin kehidupanmu dan kehidupanku. 上 Amin. 帝的独生爱子，他已经把他赐给我们，为我们牺牲，所以还有什么他不给我们的呢？ Sekali lagi saudara, anugerah Allah itu cukup bahkan berkelimpahan dalam hidup. 所以弟兄姐妹，再一次的我来强调，神的恩典是够我们用的。 Mungkin hari ini saudara hadir di sini ada yang sedang mengalami kesulitan. 今天在座的弟兄姐妹，也许在当中你们有一些问题， Saudara sudah berjuang susah payah, saudara sudah berjuang dengan sangat keras tapi belum membuahkan hasil. 你已经拼尽全力了，但却依然一无所获。 Mungkin ada di antara kita yang hari ini merasa begitu gelap perjalanan kita di depan. 也许在我们当中认为说，我们面前的道路那么的黑暗， Karena bertubi-tubi pergumulan itu datang di dalam kehidupan kita. 然后很多的问题不断的来袭， Mungkin ada di antara kita hari ini juga bergumul dengan relasi yang retak. 有可能我们与人之间的关系正在破裂。 Baik itu relasi suami dengan istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, dengan saudara-saudara. 无论那个是夫妻的关系、父母与子女的关系、公婆与媳妇的关系、手足之间的关系， Semua pergumulan-pergumulan ini begitu menyesakkan dada kita. 所有的挣扎是让我们要窒息， Menutupi pandangan kita. 已经淹蔽了我们的视野， Mengacaukan pikiran kita. 然后已经使我们的思想混乱了。 Tapi Musa mau berkata hari ini, 但是牧师想叮咛大家的一句： anugerah Tuhan cukup buat kita. 上帝的恩典是够我们用的， Bahkan berkelimpahan. 而且丰盛有余。 Saudara jangan takut, ada anugerah Allah di sepanjang perjalanan yang saudara sedang jalani hari ini. 所以弟兄姐妹，你不要害怕，在你的人生道路中，神的恩典不断的随伴着你。 Saudara mungkin gentar, saudara mungkin takut menatap ke depan, tapi percayalah ada Allah yang berjalan bersama dengan kita. 也许你会很害怕看你面前的道路，但是请你不要忘记神的爱，他的慈爱是随伴着我们的。 Saudara yang terakhir kemudian Yeremia berkata bahwa berkat Allah itu datangnya dari Tuhan. 所以最后耶利米说，所有的祝福是来自于上帝。 Sekalipun mungkin sedang mengalami kesulitan, penderitaan, tapi percaya dan lihatlah bahwa berkat Allah itu diturunkan ke atas kita semua. 就算你现在面对很多问题、很多挣扎的事宜，但是你要记得，你要定睛看，我所有的恩典是来自于上帝。 Saudara di sini ada yang menonton film Harry Potter?
到这里，我想请问，有人看过《哈利波特》的电 Oke, 影吗？ ya, yang senior-senior nggak berani angkat tangan, takut dibilang kayak anak-anak ya. 所以那些比较长辈的不敢举手，怕人家笑他好像小朋友。 Nah, saudara, Harry Potter itu seorang anak yang sekolah di sekolah khusus, tapi dia punya musuh, saudara. 所以弟兄姐妹，哈利波特他是在一个特殊学校在你就读，他有一个敌人， Namanya Draco Malfoy. 就是他名字是德拉科马尔福， Ah, udah disebut namanya tadi. Malfoy, saudara. 所以他的名字是马尔福。 Nah, saudara dengar bahasa Mandarinnya? 有听到中文的他的名字吗？ Malfoy. 就是马尔福， Saudara tahu artinya? 知道这个意思吗？ Yang bisa Mandarin pasti tahu artinya. 会中文的一定知道这个意思。 Malfu itu artinya apa, saudara? 马尔福是什么意思？ Kuda keberuntungan. 就是有福气的马。 Saudara, hari ini menjelang Imlek 2026 di China lagi rame, saudara. 所以弟兄姐妹，2026年的春节在大陆非常的轰烈。 Tiba-tiba di mal-mal, di pasar-pasar, saudara, mereka memasang hiasan-hiasan yang mukanya muka daripada Malfoy. 所以在百货公司，在很多的那些公共场所，他们就是挂上那个马，但是他的脸是这个马尔福的脸。 Karena nama Malfoy di dalam bahasa Mandarin tadi kuda keberuntungan. 因为这个马尔福他的名字如果谐音的话，他就是有福气的马。 Boleh slide berikutnya? Nah, ini wah besar-besar banner besar di mall, saudara. 所以在百货公司都挂着他的照片。 Karena mereka berharap kuda keberuntungan ini menjadi keberuntungan di tahun kuda api. 所以他们希望在这个活满的次年，他们可以得到更多的那个利益。 Habis khotbah ini jangan sampai saudara pulang cari ke pasar cari gambar ini, saudara ya, 所以 atau 弟兄 cetak 姐妹， sendiri 你们 malah. 听完这个正道，不要去到回去就去找这样的一个图片挂在家里。 Saudara, Musa mau katakan keberuntungan berkat itu bukan datang dari tempelan-tempelan atau wajah seseorang, 所以 saudara. 牧师想要强调的，所有的祝福不是来自我们贴了什么的图片，但是什么的那个形象。 Orang bilang sama saya, Musa itu punya hidung hoki, hidungnya gede. 所以有人告诉我说，牧师，你的鼻子很丑，但是很有福气。 Bukan hidung hoki, banyak ngirep udaranya, saudara. 所以意思是说，可以吸很多的空气。 Hoki berkat bukan dari hidungnya yang gede, 所以弟兄姐妹，有福气不是来自我们的鼻子， tapi berkat itu datangnya dari Tuhan. 但是我们的福气是来自神。 Nah, saudara, kalau berkat itu datangnya dari Tuhan, saudara, pertanyaannya kenapa ada orang yang diberkati sampai benar-benar melimpah, tapi ada juga yang sangat miskin, betul? 如果祝福是来自上帝的话，为什么有的人被祝福到那么的有钱那个富裕，但是有的人又没有？ Katanya berkat dari Tuhan, harusnya sama dong, rata semuanya 因 dapat. 为我们说那个祝福是来自上帝，应该我们的福气都是一致的。 Kenapa justru kok berkatnya beda-beda? Ada yang lebih banyak, ada yang dapat sedikit. 为什么有的人得到的祝福更多，有的得到的更少？ Nah, saudara, Musa mau sampaikan bahwa kita jangan buru-buru berburuk sangka terhadap Allah yang kita sembah. 我牧师要说的就是，我们不要对神有负面思想。 Saudara, Allah memberikan berkatnya menurut hikmatnya. 所以我们的上帝他赐福于我们，是按照他的智慧。 Sebagai contoh, saudara, negara Indonesia adalah negara yang memiliki berkat yang luar biasa. 所以我举例，印尼是一个非常丰富而且被祝福的国家。 Kemanapun saudara melangkah, saudara tidak akan kesulitan makan ikan. 我们在印尼，我们要吃鱼的话，我们不会很困难。 Apalagi tinggalnya di tempat yang dekat dengan pantai. Wah, itu ikan melimpah sekali. 如果我们住在海边那里，我们要吃鱼的话，在那里非常的丰富。 Apakah manusia menciptakan ikan? 然后难道人是为那个所被造吗？ Tidak, Tuhan menciptakan ikan, kita yang menikmatinya. 就是上帝造那些鱼，让我们可以享用。 Saudara, di Sumatera ada satu tempat yang kaya sekali dengan timah. 所以在这个苏门答腊有一个它有一个矿产非常的多。 Apakah manusia menciptakan timah? 难道是人造这个矿吗？
Tidak, saudara. Tuhanlah yang memberikan timah itu ada di sana. 但是是神把那个矿放在那里。 Saudara, maka kalau dari sini kita menyadari bahwa berkat-berkat itu semua karena ada anugerah Tuhan. 因此，我们要晓得，所有的祝福是来自于神。 Tuhanlah yang memberikan menurut kebijaksanaannya, bukan menurut kebijaksanaan kita. 所以，上帝赐福给人是按照他的智慧，不是按照人的智慧。 Nah, tetapi hal kedua yang kita nggak boleh lupakan adalah karena berkat Tuhan itu, berkat ada dari Tuhan, maka berkat itu tidak selalu bicara tentang kekayaan. 所以我们第二点要记得的，祝福是来自于神。祝福并不是常常就是以金钱来衡量的。 Tetapi berkat Tuhan itu juga berbicara tentang kebijaksanaan di dalam mengelola setiap berkat yang Tuhan berikan. 但是如果我们讨论到神的祝福，我们也提到就是神给我们智慧来掌管、来管理神所赐下的那个福分。 Seberapa banyak pun sumber daya yang kita miliki, 我们不管有多少的那个资源， seberapa banyak pun warisan yang kita dapatkan, 不管我们有多少的财产， kalau kita tidak punya kebijaksanaan di dalam mengelolanya, maka itu akan habis. 但是如果我们没有智慧去把它管理的话，这一切都是会过去的。 Tapi sekecil apapun berkat yang Tuhan berikan kepada kita, 但是不管神所赐福的是多小， jika kita memiliki kebijaksanaan untuk mengelolanya, itu cukup bahkan berkelimpahan dan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. 但是如果我们有智慧去管理的话，我们会充足有余，而且我们可以成为别人的祝福。 Saudara, jadi berkat itu bukan bicara tentang banyak atau sedikitnya. 所以，如果我们谈到祝福，我们并不是衡量多或少， Tapi bagaimana kemudian saudara dan saya, apakah kita memiliki kebijaksanaan di dalam mengelola berkat-berkat itu? 但是在我们里面，是否我们有这样的智慧去管理神所赐下的福分？ Mungkin ada di antara kita yang nggak setuju, nggak bisa. Saya bekerja keras loh untuk mendapatkan berkat itu. 有的人也许他不认同，他说我已经很努力的去赚钱。 Saudara, saya setuju, saudara harus bekerja untuk mendapatkan berkat itu. 没错，我承认，我们必须要努力工作才能得到那个祝福。 Tapi jangan lupa, saudara, ada orang lain yang kerjanya lebih keras dari saudara. 但是我们不要忘记，有其他的人，还有很多人比你更努力的去工作。 Sebelum matahari terbit, dia sudah bangun, dia sudah mulai bekerja. 在太阳还没有升起，他已经出去，已经努力去工作了。 Sampai larut malam masih tetap bekerja. 直到晚上，已经晚上了，他还在努力工作。 Tapi hasilnya tidak sebanyak yang saudara dan saya nikmati. 但是他所得到的那个不比你更多。 Artinya semua itu adalah berkat dari Tuhan. 意思就是说，这一切的祝福是来自于上帝， Gak ada yang bisa kita sombongkan. 我们没有值得我们骄傲的。 Saudara, maka dengan kesadaran ini kita menyadari kalau berkat itu datangnya dari Tuhan, maka saya meminta berkat Tuhan juga untuk mengelola berkat ini dengan 如 bijaksana. 果我们已经意识到祝福是来自上帝，我们也要向上帝求智慧来管理他赐给我们的福气。 Maka saudara, biarlah ketika kita memasuki tahun baru Imlek 2 hari lagi, 所以再多2天，我们进入了春节。 kita bukan hanya meminta berkat-berkat secara jasmani, tapi kita minta berkat mengelola segala yang Tuhan 所以， percayakan. 但愿我们不单单求神给我们这物质上的祝福，但是我们求主给我们智慧来管理这些福气 Nah,。saudara, perayaan Imlek itu menjadi momen penting bagi orang-orang Tionghoa ya. 所以，弟兄姐妹，春节是对华人来说非常重要的一个时刻 Itu。sebabnya saudara, besok kita akan Sacapme. 所以，明天我们就要除夕夜了。 Sacapme adalah satu momen di mana kita makan besar sekeluarga. 在除夕夜，我们是团聚在一起，家人团聚在一起，一起来吃饭。 Semua anggota keluarga kumpul makan bersama. 所以，所有的家庭成员都聚集在一起，一起来用餐。 Kenapa disebut makan besar? Karena menunya nggak main-main, minimal 8. 为什么我们称它是除夕晚宴呢？因为我们吃的东西非常丰盛 Nggak，boleh kurang dari 8, betul ya? Nggak boleh 所以 kurang dari 不 8. 可以少于八样。 Sambal pun dihitung jadi satu menu. 所以我们的辣椒酱也算是一道菜。
Nah, saudara, ada orang pernah ngomong gini sama saya. 所以有人曾经对牧师说， Makan di Sacapme itu, 我们在除夕夜吃饭的时候， makan 1 kali kenyang 2 tahun. 所以我们吃一餐可以饱足2年， Karena dia makannya di ujung tahun kan. 因为我们是在年尾的时候吃的， Makan malam ini kenyangnya sampai besok. 所以 2 tahun. 我们就是在那个除夕夜一年的最后一个晚上吃，所以我们会饱到明天是新的一年了。 Maka kita saudara pada waktu besok kita bersama-sama dengan keluarga besar melakukan Sacapme. 所以当我们在除夕夜，我们跟家人一起用餐的时候， Mari kita bersyukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang tahun yang sudah lewat. 让我们来铭记，我们已经得着神一整年的照顾。 Dan kita sama-sama berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan juga menyertai di tahun yang baru. 然后我们也一起来祷告，让神也来带领，来引导我们在新的一年。 Kita minta Tuhan jangan biarkan kita berjalan sendiri di depan. 我们也求神，不要让我们自己独行。 Biarlah kasih, anugerah Tuhan, berkat Tuhan sertai kita dan sepanjang perjalanan di tahun yang baru. 让我们在新的一年，我们每一刻都是有主同行。 Walaupun masih 2 hari lagi, Musa menyampaikan selamat merayakan tahun baru Imlek buat 就 kita 算我 semua. 们还有2天才过农历年，在这里牧师要跟大家拜个早年，恭 Biarlah 喜大家。 kesetiaan Tuhan itu terus menyertai kita. 但愿神的信实不断的随伴着我们。 Mari kita berdoa. 我们低头祷 Terima 告。 kasih untuk firman-Mu Tuhan. 我们感谢你的话语， Tolong kami untuk boleh terus mengalami kasih dan penyertaan-Mu yang tidak berkesudahan. 帮助我们，让我们可以经历到主你不止息的慈爱。 Dalam situasi apapun yang akan kami hadapi di depan, biarlah kami boleh terus menyadari bahwa anugerah-Mu cukup bagi kami bahkan berkelimpah. 主啊，不管我们面前要面对的境况是如何，让我们相信主你的恩典是够我们用的。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们奉靠主耶稣的名祷告， Amin.